Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil muhdah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan Saudara Profesor Dr. Ridwan Osman, Ketua Majlis Syura Wadah ABIM dan PKPM. Yang kita muliakan Yang berhormat Saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kita muliakan Al-Ustaz Datuk Dr. Siddiq Fadil. Dan juga yang kita raikan pada pagi ini Yang Mulia Al-Ustaz Dr. Razali Nawawi, semua pimpinan Wadah ABIM dan PKPM, para pendahulu-pendahulu dalam ABIM, Wadah dan PKPM, seluruh muktamirin dan muktamirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa tahmid dan tasyakkur kepada Allah Rabbul Jalil kerana hari ini adalah hari yang bersejarah dalam rangka kita menghadiri muktamar wadah dalam era COVID yang sangat bersejarah ini dan merupakan satu ujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang penting kita dapat mempertautkan silaturahim sesama kita di kalangan ramai rakan-rakan kita, para senior yang hadir pada hari ini dan bersama dengan adik-adik kita yang sedang bergerak di dalam ABIM dan PKPM. Jadi saya berasa gembira dan saya nak mulakan dengan sepotong ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Tidak adalah yang terbaik perkataan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali melakukan amal yang saleh dan berkata bahawa aku adalah orang yang muslim. Inilah salah satu ayat yang kita baca dan kita ulang dan kita mengalami proses tarbiyah dalam gerakan ABIM pada suatu ketika dahulu. Saya nak mulakan sedikit ringkas saja kerana kita ada dua tokoh besar selepas ini. Sedikit pengalaman hidup bersama ABIM, sebelumnya PKPM dan Wadah masa kini. Bahawa saya mulai mengenal Ustaz Siddiq Fadil dari Sekolah Menengah Agama Izzuddin Shah Ipoh. Beliau adalah perintis pertama. Sekolah didirikan kalau tak silap saya 1959. Saya adalah generasi ketiga. Jadi saya masuk 60, ini 1959, 61, 62 kalau tak silap saya. Jadi saya mengenal Ustaz Siddiq di situ. Memang seorang yang hebat, berpidato, penuh dengan humornya dan sinisnya. Daripada dulu lagi saya perhatikan memang mendalam, menusuk jiwa, ya. Dan ucapannya memang hebat, ilmunya daripada mula lagi memang hebat dan menguasai bahasa Melayu dan bahasa Arab dengan begitu baik sekali. Hinggalah ke hari ini dengan Ustaz Datuk Seri Anwar Ibrahim, mula-mula saya jumpa dia di kolej pertama Universiti Melaya. Tengok saja saya ni mak-mak ni. Saya ingat lagi, tak tahu Datuk Seri Anwar ingat ke tak ingat. Mak-mak ni dia. Kali kedua saya mewakili Persatuan Pelajar Kolej Islam Melaya, PPKM, di bawah pimpinan Ustaz Datuk Dr. Muhammad Mokhtar Syafiq. Ustaz Mokhtar tak ada hari ni pun. Dia minta saya berucap Hari Maulud PPKM yang merupakan anggota keluarga PKPM. Di situ saya mendengar orang yang handsome, kurus, bercakap dengan begitu hebat sekali, pemidato yang hebat. Saya daripada Sekolah Arab Izzuddin, saya boleh menyebut hadis innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya sahaja aku ini diutuskan, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Saudara Anwar sudah bicara Iqbal. Tak pernah aku dengar Iqbal.
Saudara Anwar sudah bicara Muhammad Asad, disebutnya sebelum tu Liput Ui, nama Yahudi dia. Disebutnya Hasan Al-Banna, disebutnya Maududi. 4 tokoh kalau tak silap saya. Jadi saya terasa betul ketinggalan saya daripada sekolah Izzuddin. Malah suatu ketika kalau tak silap saya dengan Ustaz Siddiq ada program wadah Abim di Pulau Pinang, di Gelugur, waktu Datuk Seri Anwar dalam penjara. Dia kata, Makno, kita ni pun walaupun mengaji sekolah Izzuddin, kita kena ucapkan berbanyak terima kasih, jazakallah kepada Saudara Anwar Ibrahim. Saya bukan tujuan nak membodai Datuk Seri, tak ada apa lagi pentingan saya, dah nak masuk 71. Dia kata, kita berterima kasih, jazakallah kepada Saudara Anwar Ibrahim. Dialah yang mencerahkan pemikiran kita tentang Islam. Walaupun kita sekolah agama. Benar. Kita tak kenal, saya tak kenal Malik bin Nabi. Tetapi konferensi yang bersejarah yang dihadiri oleh lebih 300 orang tokoh intelektual, ulama dan pemimpin gerakan Islam di Tripoli, Libya, waktu Gaddafi mula-mula naik menjadi presiden di negara itu. Datuk Seri Anwar bagi tahu waktu itu rombongan bersama dengan almarhum Pak Iman, almarhum Haji Yusuf Rawa, Ustaz Razali Nawawi, dan saya mewakili PKPM, dan Ustaz Siddiq pun mewakili PKPM. Dia kata, Siddiq, pergi ke kedai buku, cari Malik bin Nabi, buku-buku Malik bin Nabi. Di situlah kita baru buka mata, siapa Malik bin Nabi ini? Seorang tokoh matematik, tetapi menjadi seorang ahli falsafah pembangunan, membicarakan penjajahan, membicarakan soal perubahan, yang hari ini merupakan satu legasi dalam hadis. Jadi karena itulah saya nak baca hadis Rasulullah SAW. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, dia tak berterima kasih kepada Allah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar, terima kasih kepada semua leluhur kita yang telah menjadikan Abim ini sebagai satu manhaj. Abim adalah satu manhaj yang kita saringkan, yang kita padukan antara manhaj alamiah dengan pengaruh Al-Banna, Maududi dan sebagainya, dengan manhaj Malizi yang diungkapkan untuk kali pertama oleh Ustaz Siddiq Fadil. Jadi alhamdulillah kita bersyukur, kita dah hampir 50 tahun hadapan bulan 8 kita akan rayakan 50 tahun Abim insya-Allah, dan hari ini alhamdulillah kita bergembira, tapi saya sangat tersantun dengan ucapan adinda kita Sesama Azam sebentar tadi. Saya fikir balik, alhamdulillah lah, wise betul lah Majlis Syura Abim ini untuk menggantikan saya, namanya adalah Ahmad Azam. Ya. Sudah pun meninggalkan Abim, sekarang dalam wadah. Matang, cuma dia tanpa obses dengan Turki. Kalau dengan Ahmad Azam ini, kalau dalam ucapan dia tak sebut Turki 1 minit pun tak sah lah ucapan itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya sebenarnya tak nak panjang-panjang, kita nak dengar wisdom mutiara-mutiara daripada 2 tokoh besar kita. Kecuali saya tertarik hari ini untuk memberikan sedikit pandangan dalam konteks wadah ini, namanya pun diberi wadah pencerdasan umat. Banyak orang terkejut. Doktor di mana sekarang? Abim lagi ke? Siap Abim. Sekali Abim, tetap Abim. Macam Soekarno juga bilang, sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah. Ya, Soekarno tu yang bilang, sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah. Saya masih dalam Abim, tapi sekarang ada platform untuk yang senior, dipanggil wadah pencerdasan umat. Pencerdasan itu apa? Ya, pencerdasan daripada perkataan cerdas, cerdas, untuk mencerdas, untuk mendidik umat. Ya, maka dalam konteks ini saya kebetulan Datuk Seri Anwar mengundang saya juga ke Qatar 2019. Ada konferensi Malik bin Nabi. Beliau salah seorang pembicara utama bersama Rashid Ghanushi dan sahabat kita Profesor Dawud Tuglu, rakan kita di UAE dulu. Jadi di situ, ya, kita sempat menziarahi Profesor Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saya masih ingat Datuk Seri Anwar kata, macam mana kita nak menghadapi gejolak pemikiran jumud, masalah al-ghulu, keganasan, masalah ekstremisme agama dan juga ras.
Syekh Khalil kata, bacalah buku aku semua. Bacalah, dia kata. Yani antum la budda wa an taqra kutubi. Kamu kena baca semua buku-buku. Tetapi dia kata, ada satu buku yang diulang cetak 4 kali. 2012 dicetak kali pertama, hinggalah diulang cetak sebanyak 4 kali. Dan buku itu saya fikir satu buku yang baik, yang berjudul iaitulah tentang apa namanya al-Islam fi asri al-ulama, Islam dalam khitabun al-Islami fi asri al-ulama. Khitabuna sama ada kita nak terjemahkan bahasa Melayu yang standard, bicara Islam ataupun wacana Islam ataupun pengucapan Islam ataupun penataran Islam, terpulanglah ya. Tapi satu buku yang saya fikir apa yang telah disebut oleh Saudara Ahmad Azam sebentar tadi, dan beliau telah pun menyentuh perkara ini, sangat relevan. Dan buku ini saya fikir kalaulah digunakan oleh ABIM, Wadah dan PKPM dalam modus operandi harian kita, kemudian kita terjemahkan, kita actualisekan untuk masyarakat, dalam 5 tahun ini saya fikir kita akan melihat hasil yang insya-Allah akan berlipat ganda untuk menjadikan bahawa pendekatan kita adalah pendekatan wasatiyah. Pendekatan kita adalah pendekatan wakil. Dalam apapun konteks, buku ini saya fikir adalah buku yang terbaik yang berkaitan dengan dakwah dan juga tentang pergerakan Islam. Saya nak bacakan sedikit barangkali apa yang relevan dengan prinsip-prinsip yang beliau kemukakan. Beliau menamakan agenda yang 10, iaitulah masyru'iyah al-ashirah fi tarsyidis sahwah. Agenda yang 10 untuk membimbing kebangkitan Islam, as-sahwah. Ada 10 prinsip yang beliau kemukakan. Yang pertama, minasyakli wal mazhar, daripada bentuk ya, kepada al-haqiqah wal jawhar, kepada realism ya. Yang kedua, minal kalam wal jadal, daripada banyak bicara dan bertengkar, ilal ata' wal amal, kepada delivery, kepada amal, bekerja. Ketiga, minal atifiyah wal ghawghaiyah, daripada emosi dan pura-puranda, kepada al-aqlaniyah wal ilmiyah, kepada keberakalan dan juga keilmuan. Yang keempat, daripada al-furu' wal dhuyul, daripada ranting ya, ila ru'us wal usul, kepada prinsip-prinsip. Jangan kita bicarakan perkara yang remeh-temeh, tetapi kita bicarakan perkara-perkara pokok. Yang kelima, minat ta'sir wa tanfir, daripada yang menyulitkan dan menakutkan, lataisir, memudahkan, wa tabsyir, menceriakan. Yang keenam, minal jumud wa taqlid, daripada jumud, kebukuan fikiran, dan taklid ya, mengikut ya, menjadi pengikut, ilal ijtihad, kepada ijtihad ya, yang berterusan. Yang ketujuh, minat ta'assub wal inghilaq, daripada kefanatikan, ta'assub wal inghilaq, tertutup, kepada at-tasamuh, toleransi, wal intilaq, terus bergerak ke hadapan. Yang ke-8, minal ghulu, daripada keganasan ya, ekstremisme, al-wasatiyah, kepada wasatiyah wal i'tidal, wasatiyah, keseimbangan. Yang ke-9, daripada al-unf, keganasan ya, kepada ar-rifqi wal rahmah, lemah lembut dan penuh dengan rahmat. Dan yang terakhir, daripada al-ikhtilaf, daripada kita bersengketa, kepada al-itilaf, sentiasa bergabung, dan wat-tadamun, sentiasa bersatu di antara satu sama lain. Jadi saya rasa bahawa ini adalah merupakan jawami'ul kalim, himpunan kata-kata yang terbaik dalam karya Yusuf Al-Qaradawi, di antara karya-karya yang begitu banyak sekali yang memberikan sumbangan kekayaan pemikiran untuk kita jadikan sebagai asas perjuangan kita. Dan kalau ini dapat dijadikan oleh Wadah sebagai agenda
untuk 5 tahun ini, dan tadi telah pun disebut, terutama sekali untuk menghadapi generasi muda, insya-Allah masa depan Islam seperti mana kata Syekh Qutb, al-mustaqbal li hadzal din, bahawa masa hadapan kita adalah dengan agama Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.